اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari Bismillahirrahmanirrahim. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه
ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العظيم. Dan tiadalah sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semuanya itu tersurat di dalam kitab Lauhul Mahfuz yang nyata kepada malaikat-malaikat yang berkenaan. Dan dialah yang menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa. Sedang arasnya berada di atas air. Ia menjadikan semuanya itu untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan demi sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad berkata, oh kamu akan dibangkitkan hidup kembali sesudah mati, tentulah orang-orang yang engkar akan berkata, ini tidak lain, hanyalah seperti sihir yang nyata, tipuannya. Dan demi sesungguhnya, jika kami tangguhkan azab daripada menimpa mereka, hingga ke suatu masa yang tertentu, tentulah mereka akan berkata secara mengejek, apakah yang menghalangnya? Ketahuilah, pada hari datangnya azab itu kepada mereka, tidak akan dapat ditolak daripada menimpa mereka. Dan tentulah mereka akan diliputi oleh azab yang mereka telah ejek-ejek itu. Dan demi sesungguhnya, jika kami rasakan manusia sesuatu pemberian rahmat dari kami, kemudian kami tarik balik pemberian itu daripadanya, kedapatan dia sangat-sangat berputus asa, lagi sangat-sangat tidak bersyukur. Dan demi sesungguhnya, kalau kami memberikannya pula kesenangan sesudah ia menderita kesusahan, tentulah ia akan berkata, telah hilang lenyaplah dariku segala kesusahan yang menimpaku. Sesungguhnya ia dengan kesenangan itu yang gembira, lagi bermegah-megah kepada orang ramai, kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan amal soleh. Maka mereka itu akan beroleh keampunan dan pahala yang besar. Kita berada pada awal juzuk yang ke-12. Surah yang ke-11, yakni surah Hud. Bermula ayat yang ke-6 sehinggalah ayat yang ke-11. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menerangkan dan menjelaskan tentang kurniaan Allah Ta'ala kepada sekalian makhluknya. Dan pengetahuan Allah terhadap semua yang diciptakannya. Dan kekuasaan Allah dalam mentadbir dan menguruskannya, mencipta dan mengadakannya. Dan ayat-ayat yang kita bacakan ini juga menjelaskan tentang sikap manusia, sama ada yang beriman atau yang kafir ketika mana diuji. Diuji dengan nikmat atau diuji dengan nikmah. Diuji dengan kesenangan atau diuji dengan kesusahan. Hakikat manusia ketika mana turunnya ujian. Kalau sebelum ini kita telah menceritakan ayat berkenaan bagaimana orang-orang kafir mereka terus mempersendakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dakwah baginda. Dan mereka memperolok-olokkan. Sebagaimana kita cerita semalam bagaimana mereka bila berjalan dan bercakap, mereka menutup wajah mereka dengan baju kononnya supaya Tuhan tak dengar atau Muhammad tidak tahu. Dan mereka menutup dadanya, yakni membongkokkan badan
seperti menutup dada. Kononnya Muhammad tidak akan mengetahui, Tuhan juga tidak mengetahui isi dada mereka. Maka sikap mereka dan yang memperolok-olokkan dakwah dan juga agama Allah SWT tidak menghalang daripada kurniaan Allah Ta'ala kepada makhluknya. Maka itulah sifat Allah yang pemurah, Ar-Rahman. Walaupun sebahagian besar mereka menderhaka kepada Allah, bukan menolak perintah Allah, mempersendakan rasul-rasul dan nabi-nabi yang diutuskan, dan mempermainkan wahyu-wahyu yang diturunkan. Maka Allah tetap dengan sifat pemurahnya, sifat kuasa dan sifat ilmunya. Allah berfirman, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ. Tidak ada makhluk yang melata di atas muka bumi ini. Perkataan dabbah merujuk kepada semua makhluk Allah yang berjalan atas muka bumi ini. Sama ada mereka berjalan dengan perutnya atau dengan kakinya. Sama ada binatang jinaknya atau binatang liarnya. Sama ada binatang zahirnya atau binatang batinnya yang tidak dikelihatan oleh mata. Illa 'ala Allahi rizquha, melainkan ke atas Allah rezekinya. Baik, zahir ayat ini memberi maksud melainkan wajib bagi Allah bagi rezeki. Perkataan ala di sini maknanya wujud. Wajib. Apakah Allah Ta'ala ada yang mewajibkannya sesuatu? Jawabnya tidak. Allah itu sebagaimana Allah sifatkan dirinya, fa'alun lima yurid. Allah buat apa yang dia nak. Namun Allah Ta'ala nak beri maksud ayat ini ialah satu bentuk dhaman, jaminan. Tak ada makhluk pun melainkan Allah menjamin rezeki dia. Dengan peraturan-peraturan yang Allah Ta'ala tetapkan bagi setiap makhluk. Yang namanya kuda, yang namanya lembu, yang namanya kambing, yang namanya unta. Ada peraturan rezekinya. Mereka dibela, mereka dijaga oleh manusia dan mereka diberi makan kerana mereka memberi manfaat pada manusia. Yang namanya lebah, yang namanya lalat, yang namanya nyamuk. Maka ada ilham yang Allah berikan pada binatang-binatang ini bagi mencari rezekinya. Mengumpulkan madu dan sebagainya. Yang namanya ikan-ikan di lautan. Burung-burung yang berterbangan. Semuanya itu ada cara yang Allah tetapkan untuk mereka mencari rezeki. Allah berikan kepada mereka kekuatan-kekuatan. Kuku, mulut, paruh, kaki, tangan dan sebagainya. Sebagai satu bentuk jaminan Allah bagi rezeki. Bila Allah Ta'ala tumbuhkan gigi kita, mana ini jaminan rezeki. Kerana dengan gigi kita menikmati makanan, lidah dan sebagainya. Sama juga binatang dibagikan rahang yang kuat. Maka dengannya dia dapat memakan makanan. Diberikan sikap ataupun wataknya boleh berlari laju. Semuanya itu sebagai jaminan rezeki. Dan kita pula manusia Allah berikan kita akal. Kita mungkin tidak selaju binatang dalam berlari. Bukan tidak segagah binatang dalam bekerja. Macam gajah, macam badak. Tapi Allah beri kita akal. Untuk kita sama ada kasub hibatan, kasub amal. Sama ada cara kita bekerja yang menyebabkan orang beri je pada kita. Orang kesian belas, orang bagi. Atau kita kerja. Tengok orang rezekinya orang bagi. Umpama anak-anak dia kerja orang bagi. Siapa bagi? Dia orang kampung bagi, saudara mara bagi. Umpama orang sakit dia tak payah bekerja. Maka ada orang bagi, welfare bagi, NGO ni bagi. Umpama orang tak cukup dan tidak bekerja juga ada. Jaminan rezeki yang Allah berikan kepada, mengingatkan kepada makhluknya dengan perkataan Alallahi rizquha. Allah menjaminnya. Sebab itu seorang akan tetap dicukupkan rezekinya. Melainkan bila sampai tiba ajalnya, barulah berhenti rezekinya walau dia orang kaya. Walau dia orang kaya tidur atas duit atau tidur dalam gedung-gedung makanan, boleh sampai waktu dan ajalnya, maka rezekinya pun tersekat. Dia tak boleh minum walau seteguk air. Walau ditokek air. Dia tak boleh makan walau sesuap makanan, walau ditokek restoran. Kenapa? Bukan sebab dia miskin. Bukan sebab dia, kita katakan ada halangan-halangan lain, melainkan kerana ajalnya sampai. Sebab itu Allah sebut lepas tu. Sebab Allah menyebut semua makhluk
atas Allah jaminan rezeki. Supaya dengan ini semua manusia dengan lebih mahal rezeki. Apatah lagi bila mereka melaksanakan perintah Tuhan. Bila mereka melaksanakan segala perintah-perintah yang Allah wajibkan pada mereka. Wa ya'lamu, dan Allah itu mengetahui mustaqarraha wa mustawda'aha, mana tempat tinggal mereka, mana tempat kembali mereka. Yani mana hidup mereka, mana mati mereka. Kat mana hidup, kat mana mati mereka. Perkataan mustaqar, yani tempat qarar, atau disebut panggil, kalau orang Arab panggil maqarrat, arti tempat kediaman. Allah Ta'ala bukan sekadar tetapkan rezeki, maka tetap kediamannya kat mana. Yang ikan dalam air, yang binatang di dalam hutan, kalau hutan dah habis diteroka, maka mungkin dalam zoo. Manusia pula mungkin di kampung, mungkin di bandar, mungkin di tengah laut, mungkin di atas udara. Ya'lamu mustaqarraha, Tuhan tahu kat mana tempat menetap mereka untuk mereka dapat rezeki. Wa mustawda'aha, dan di mana tempat mati mereka. Allah yang tahu, kita tak tahu. Kita memanglah asal sana, pindah sini, pencing sini, tapi kita tak tahu mati kat mana. Mungkin mati kita kat Mekah, Madinah, mati kat Palestin. Ada sahabat kita dia pergi ziarah Lubnan, mati kat Lubnan. Kalau ada orang Malaysia. Ada sahabat kita yang mungkin pergi ke Yaman, mati di Yaman. Ada sahabat kita pergi ke Mesir, lalu mati di Mesir. Semuanya itu tak ada orang tahu. Wa ma tadri nafsum maza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada pun seorang yang mengetahui apa yang akan dilakukan esok. Memanglah kita rancang. Rancang kita esok nak pergi itu, nak pergi sini. Nak buat itu, nak buat ini. Tapi kita tidak tahu apa yang berlaku pada malam ini. Kita rancang esok nak jumpa orang ni, kita pun dah janji, dah 3 minggu dah buat appointment, tiba orang tu ada urusan. Kita pun tak jumpa. Kita janji nak, kita katakan nak hantar anak kita sekolah, tiba sekolah ditutup sebab kena COVID. Dah terjadi. Tak ada orang tahu apa yang berlaku esok. Sebab itu, kita sentiasa diajar bertaaduk dan mengambil berkat setiap perancangan kita dengan menyebut insya-Allah. Walau sepasti mana pun kita pada perancangan kita. Sepasti mana. Saya pasti jumpa awak esok. Esok kita jumpa. Pasti. Katakan insya-Allah. Kita tak tahu apa berlaku. Maka Allah Ta'ala nak beritahu selepas persoalan rezeki, Allah beritahu manusia dia ada tempoh hidup dan dia ada tempoh mati. Kullun fi kitabim mubin. Semuanya telah tercatat dalam kitab yang jelas. Di Lauh Mahfuz. Yang diketahui oleh Allah dan diberitahu Allah akan makhluk-makhluknya yang bertugas menjaganya, yakni pada malaikat. Semuanya ada dalam kitab. Kita dah sebut semalam bahawa sebelum dijadikan langit dan bumi, Allah Ta'ala telah menetapkan takdir manusia 50,000 tahun. Sebelum bumi dan langit ini dijadikan, telah ditulis. Bila makhluk pertama yang Allah cipta, awwalu ma khalaqallahu ta'ala al-qalam. Yang pertama Allah ciptakan di kalangan makhluknya ialah qalam. Allah berfirman, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, dan demi pena yang terus menulis dan mencatat akan segala takdir manusia. Belum langit selesai, belum bumi dicipta, belum manusia lahir, maka Allah tulis. Dengan perintah Allah pada kalam ditulis. Fulan bin fulan berapa umur. Ketika mana Nabi Allah Adam AS. Satu-satunya makhluk yang Allah benarkan melihat usia hamba-hambanya. Lalu Nabi Adam melihat zuriat-zuriatnya. Maka dia lihat suatu cahaya zuriatnya yang terang benderang. Maka dia tanya siapa ini? Maka dia jawab Daud AS. Berapa usianya? Maka dia sebut 60 tahun. Ya Allah, kenapa pendek usia? Boleh tak aku berikan usia aku pada dia? Satu-satunya yang berlaku, tidak berlaku yang lain. Berdasarkan hadis yang sahih. Maka Allah izinkan. Allah ni izinkan Adam beri sebahagian usianya kepada salah satu daripada keturunannya Daud AS. Maka dia beri 40 tahun. Maka jadilah umur Nabi Allah Daud 100 tahun. Dan satu-satunya manusia yang mengetahui berapa usianya ialah Nabi Allah Adam AS. Allah Ta'ala berfirman kepada Adam dan memberitahunya bahawa umur kamu hidup di dunia 1000 tahun.
ketika mana Adam diturunkan. Kemudian datang malaikat maut mengunjunginya untuk mencabut nyawanya. Lalu kata Adam AS, bukankah aku diberitahu bahawa umurku 1000 tahun? Lalu kata malaikat maut, bukankah kamu telah memberikan sebagian umurmu kepada cucumu, kepada anak cucumu Daud? Kata Adam, tak pernah aku bagi. Kata malaikat, ya kamu bagi. Fajahada Adam wa jahada zurriyatuhu. Maka menjadi perangai manusia, dia suka mengingkari sesuatu yang pernah dicakap. Dek kerana lupa. Bukan sebab kurang ajar, bukan sebab lawan. Kerana kita manusia yang lupa. Kita lupa. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, jangan cakap orang jauh-jauh lah. Kita dengan isteri kita masing-masing. Kita janji apa, kita cakap apa. Lepas tu bila diminta balik, dulu kan dia janji. Tak ada pun saya janji. Ada dulu. Kalau boleh saya nak rakam masa awak cakap. Nyesal tak rakam. Yang ni kata saya cakap, ni kata tak cakap. Sebab itu Islam mensyariatkan kita menulis. Kerana otak kita sampai masa, dia bukan sekadar lupa. Lupa tu boleh tahan lagi. Tetapi dia mengingkari apa yang dia lupa. Mana? Saya tak pernah lupa lah. Mana saya pernah lupa? Saya tak pernah lupa. Saya ingatan kuat. Maka dia menafikan apa yang dia pernah cakap. Misal dia kata dia hutang kita RM100. Bila nak bayar? Saya bayar tahun depan. Contoh tahun depan saya bayar. Tahun depan pun tak lama. Lagi sebulan lagi tahun depan. Tahun depan saya bayar. Okey? Boleh. Sampai masa mana hutang saya? Bila saya janji nak bayar? Tahu ada janji tahun depan. Bulan sekian-sekian. Tak. Saya kata ada duit bawa bayar. Tak. Lain pula cakap ni. Hutang saya 100. Bila pula 100? RM10 je saya minyak. Dah lain pula. Dalam masa tu jadi panjang, duit pula jadi kurang. Kenapa? Ini dinamakan sifat juhud. Juhud ini salah satu penyakit kita. Dan melainkan kalau orang tu sengaja, itu hal lain. Kita bercakap apa yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Fajahada Adamu wa jahadat zurriyatuhu. Maka Adam mengingkari usianya diberikan pada Daud. Dan demikian jadi watak manusia mengingkari apa yang pernah dicakap. Tuan-tuan pernah cakap, Ustaz, kalau pencing saya ikut kuliah, saya duduk depan sekali. Tiba-tiba tuan-tuan duduk belakang saya tengok. Dah lah duduk belakang, tidur pula. Haji ingat tak Haji cakap apa Ustaz? Cakap apa Ustaz? Lah Haji kata kalau pencing nak dengar kuliah Ustaz, nak duduk depan. Nak tolong tuang air. Nak tolong jadi alat perakang. Kenapa Haji duduk belakang? Bila saya cakap Ustaz, saya tak datang. Dah lah dia tua nyanyok pula. Lepas tu dia ingkar benda dia pernah cakap. Dia ingkar. Ustaz nanti nasihat aku tak rakam kau cakap. Tapi demikian perangai kita. Kita bukan cerita perangai Haji pencing tu. Perangai ustaz-ustaz pun sama. Perangai manusia macam tu. Sebab itu ditulis dan dicatat. Ditulis. Sebab benda ni tuan-tuan bukan dia sengaja. Tapi kerana dia cuai tentang bagaimana persiapannya. Ini bukan, kita bukan maksudkan bila orang tu engkar, kita tak akan tahu ni jahat, dosa, pembohong, ahli neraka, dajjal. Jangan. Sebab sifat tu sebahagian kita. Kita tak boleh kata bila dia tipu yang tak sengaja ni. Yang saya katakan tipu kesan kerana dia tak ingat. Kita terus dia ni mulut laser ni. Ini perangai dajjal macam ni lah perangai dajjal. Terus bagi dajjal. Tuan-tuan dengan cepat sangat mendajalkan orang. Dia kalau bercakap bukan niat dia nak menipu. Kerana saya katakan faktor-faktor yang berlaku. Terbanyak benda yang kita cakap saya katakan kita lupa. Kerana itu kita perlukan ramai orang yang ingatkan kita. Zaman-zaman kita kecil, banyak kita tak ingat, kakak kita beritahu balik. Abang kita beritahu balik. Mak kita beritahu balik. Kawan-kawan sepermainan beritahu balik. Benda yang kita dah lupa, bahkan kita mungkin engkar benda. Tak ada, saya tak pernah. Pernah dulu. Awak pernah buat macam ni, macam ni, macam ni. Maka ini cerita manusia. Supaya kita mengambil makna tentang kehidupan kita. Terutama saya katakan, waktu kita berjanji benda-benda yang bersifat nazar, benda-benda yang bersifat janji kita dengan Allah, benda-benda berkait dengan zimmah tanggungjawab. Dia ceritakan ada seorang, dia kata kalau saya sembuh saya nak sedekah RM1,000. RM1,000 duit dululah. RM1,000 dinar mungkin RM1,000 dinar. Maka lepas dia sembuh, dia pun lupa. Dia lupa. Sehingga dia pun menziarahi pondok atau ribab seorang tuan guru. Itu Syekh Abdul Qadir Jilani. Cerita ini dicerita oleh Imam Ibn Qudamah. Waktu Imam Ibn Qudamah datang ziarah Syekh Abdul Qadir Jilani bersama rakan dia.
Dan Imam Ibn Qudamah sempat belajar selama 40 hari dengan Syekh Abdul Qadir sebelum Syekh Abdul Qadir Al-Jilani meninggal dunia. Sempat belajar 40 hari, talaki. Dia bawa kawan dia. Maka Syekh pun salam dengan dia. Syekh kata, kamu dah lupa janji kamu. Janji apa tuan Syekh? Kan kamu ada janji kalau sekiranya kamu sembuh, kamu nak infak dekat riba ini. Oh, saya baru ingat. Dah lupa. Dah sembuh, dah lupa. Maka diingatkan. Contoh bila kita ada teman-teman soleh, bila kita berdamping orang soleh, maka Allah memudahkan kita ingat apa yang kita lupa. Kadang-kadang sambil-sambil dengar ceramah ingat balik. Betul Ustaz, saya pun ada janji dulu Ustaz. Saya pernah janji nak hantar kambing seekor, lupa pula. Dia baru ingat balik, tak apa Ustaz, esok kita hantar kambing. Ya, sebab kadang-kadang kebaikan, bila lama kita pun mula lupa. Bila duduk dalam kuliah ingat balik. Ini bila Allah Ta'ala nak bantu kita supaya tak terlepas kebaikan yang pernah kita azamkan. Yang pernah kita nazarkan. Yang pernah kita cita-citakan. Yang pernah kita kata pada diri kita sendiri. Kemudian kata Allah, lepas menyebut jaminan rezeki, kemudian menyebut tentang ajal usia manusia dan menyebut semuanya tercatat pada catatan Allah Ta'ala. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal ard. Dan ialah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Baik, kenapa Allah menyebut tentang Allah yang mencipta? Bagi menjawab balik persoalan golongan-golongan musyrik Mekah, bahkan manusia yang tidak mahu mentauhidkan Allah, yang tidak mahu menyembah Allah, yang tidak mahu mengikut perintah Allah, bahkan mereka berpaling. Maka Allah tanya balik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan langit dan bumi dan kamu merupakan sebahagian darinya yang silih berganti, sedangkan langit dan bumi tidak silih berganti. Langit itu, bumi itu. Kamu yang silih berganti, datang pergi, datang pergi, datang pergi. Dia yang menjadikan langit dan bumi. Yang menjadi tempat kediaman kamu. Dan tempat tanggungjawab kamu. Tempat kamu akan ditanya tentang apa yang kamu lakukan nanti di situ. Wa huwa alladhi. Dan dia. Allah menyebut huwa, dia. Alladhi yang, kembali pada dia. Satu pengukuhan. Khalaqas samawat. Bila kita sebut perkataan khalaq, artinya menciptakan tanpa ada misal, tanpa ada contoh. Ia berbeza dengan perkataan ja'ala. Ja'ala cipta juga tapi dah ada sampel dia. Bila sebut khalaqa, Allah cipta suatu benda yang belum ada sampel. Ini satu makhluk. Namanya apa? Langit. Wal ard dan bumi. Fi sittati ayyam, pada 6 masa. Kita dah sebut berbahasa ulama tentang makna 6 masa. Ada yang mengatakan ia adalah hari-hari, iaitu Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan sebagainya. Ada yang mengatakan sittati ayyam artinya masa. Ada yang mengatakan hari di sisi Allah. Wa kana arshuhu 'alal ma', dan Allah menciptakan arash. Allah Ta'ala kata Allah sebelum cipta langit dan bumi, arash sudah ada. Dan arash itu berada di atas air bagi menunjukkan air sudah tercipta dahulu daripada langit dan bumi. Dan arash ialah makhluk Allah yang paling terbesar. Makhluk. Arash ialah makhluk. Dan air juga makhluk. Semua makhluk. Apa maksud makhluk? Daripada perkataan khalaqa, makhlukun. Isim maf'ul, memberi maksud yang diciptakan. Apa yang selain Allah namanya makhluk. Kerana apa? Kerana Allah yang menciptakan. Maka kita kalau sebut secara pluralnya, makhlukat. Makhluk. Makhluk satu. Dia punya, kita katakan singular dia. Kalau plural dia banyak, makhlukat. Makhluk. Semua makhluk. Arash makhluk. Air makhluk. Liyabluwakum. Dan segala ciptaan ini. Yang bertempuh, yang punya masa ini. Yang kamu berada di dalamnya. Kamu dihadirkan. Kamu diciptakan untuk berada di dalam proses kejadian makhluk-makhluk Allah ini. Liyabluwakum, untuk dia menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalan? Baik, Allah sebut tentang cipta langit, cipta bumi. Kemudian Allah cerita tentang aras, tentang air. Kemudian Allah mendatangkan ini semua ujian untuk menunjukkan siapa yang paling baik amalannya. Baik, kenapa Allah sebut begitu? Liyabluwakum, nak beritahu bahawa kejadian langit dan bumi, kesemua yang Allah ciptakan ini bagi memanfaatkan kamu. Beri manfaat pada kamu. Langit manfaatnya untuk kita. Bumi manfaatnya untuk kita. Air manfaatnya untuk kita. Semua manfaat untuk kita. Maka Allah Ta'ala menjadikannya supaya kamu tahu berterima kasih siapa yang menciptakan manfaat itu untuk kamu. Dan kamu tahu siapa yang patut kamu sembah dengan sebenar-benarnya. Dengan menolak segala sekutunya.
Kerana sekutu-sekutu yang dipegang oleh manusia, lam yakhluq dzalika syai'a, tak pernah cipta apa-apa. Dan Allah dalam menciptakan seluruh makhluknya ini, walam yakhluq dzalika abasan, Tuhan tak pernah buat sia-sia, melainkan manfaat untuk kamu. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan Allah tundukkan semua makhluk yang Allah ciptakan itu untuk kamu. Semua makhluk Allah jadikan untuk berkhidmat kepada kita supaya mudah kita beribadat pada Allah. Mudah. Kita tuan-tuan, Allah Ta'ala beri kita kemudahan banyak. Umpama seorang anak yang pergi sekolah. Beg sekolah ayah beli. Kasut sekolah ayah beli. Ayah pun pergi hantar ke sekolah. Duit sekolah diberi. Jurang pun ayah bayar. Semua benda ayah beri subsidi belaka. Si anak hanya berperanan belajar. Pensel patah diganti. Bukan dibeli beberapa pensel. Kalau baju kotor ditambah bajunya. Kalau sakit dihantar ke klinik. Budak ni buat apa? Budak sekolah ni buat apa? Wa imma dia main. Wa imma dia belajar. Sedangkan semua kemudahan dia, tashilat, semua dia punya, kita katakan facilities dia, disediakan oleh ayah dia tadi. Maka kalau dia tak belajar juga, berhak tak ayah dia marah dia? Maunya aku bagi macam-macam, kasut bagi, stocking bagi, beg bagi, nak beg Ultraman bagi beg Ultraman, nak beg Spiderman bagi beg Spiderman. Semua kator-kator tu derek beg ni, semua bagi. Hantar sekolah pun hantar, ayah sampai tidur dalam kereta tunggu anak balik. Ni kerja mak ayah ni. Ambil, hantar pula tuition, buat itu pula, buat ni pula. Beri pula hiburan, bagi pula handset. Beli pula permainan. Tapi kerja kamu, bila sekolah belajar. Cemerlang kat situ, ayah mak ayah pun tak peduli. Kalau sekiranya yang lain-lain kamu lebih sikit-sikit. Tapi si anak tetap tak nak belajar. Tetap apa nilai anak ni? Teruk lah. Kita hamba Allah. Allah beri semua. Allah jadikan jantung kita berdenyut. Allah kawal jantung kita. Kita tak payah nak jaga jantung kita. Allah jagakan. Ni dalam badan kita Allah jagakan. Allah jagakan matahari untuk keluar dan untuk masuk kembali. Siang dan malam. Bila tenggelam, ini masa untuk kita tidur. Bila cerah, maka kita bekerja. Allah kawal semua. Allah tak bagi pun kita kawal semua ni. Allah kawal untuk kita. Rezeki kita pun sama. Allah lorongkan rezeki kita dengan mudah. Dapat jawatan, walau dulu belajar tak berapa cerdik, kita pun dapat jawatan bagus. Rezeki kita bagus. Walaupun kita mungkin tak berjaya secara akademik, kita berniaga, Masya Allah, sama dengan mereka. Rezeki kita bagus. Makan, minum. Semua dijaga. Kita pergi pula masjid pula siapkan makanan pula. Sebelum solat maghrib siap makanan. Lepas solat isyak bagi lagi makanan. Semua siap. Pinggang pun tak payah basuh. AJK basuh. Kita balik. Kita diberi segala kemudahan tadi. Tetapi kita masih cuai beribadat pada Allah. Maka Allah sebut di sini. Allah ciptakan langit, bumi. Dan segala-galanya. Mentadbir segala-galanya untuk kamu. Kerja kamu ialah menyembah Allah. Maka tunjukkan siapa yang paling baik dalam ibadatnya. Sebab itu tuan-tuan, Allah suka kalau kita berlomba-lomba buat baik. Allah suka sangat-sangat. Allah sebut dalam Quran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wa jannatin awtuhas samawati wal ardh. Uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada keampunan Allah. Dan bersegeralah kamu pada syurga yang luasnya langit dan bumi. Yang disediakan untuk kamu orang bertakwa. Allah sebut yang ayat yang lain, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu dalam buat baik. Allah memuji orang-orang berlomba buat baik kerana tanda-tanda orang tu buat amalan terbaik, dia ada sikap berlomba-lomba. Dia berlomba-lomba tadi menjadikan amalannya lebih baik. Dia bersungguh-sungguh. Dia tengok siapa saingannya untuk dibuat lebih baik. Maka tiada aibnya kita bersaing dalam hal-hal akhirat. Yang aibnya pada persoalan kita bersaing pada hal duniawi. Kata Hasan al-Basri, bila kamu lihat seorang yang akhiratnya lebih pada kamu, bersainglah dengan dia. Tetapi kalau kamu lihat ada orang mengajak kamu bersaing hal dunia, maka tinggalkan dia. Dia ajak kita bersaing jam tangan, tak payah bersaing dia. Dia ajak kita bersaing hal kereta, tak payah bersaing. Ada rezeki beli, tak ada rezeki tak apa. Biasa je, tumpang je kereta dia. Tapi kalau hal akhirat, kita tak boleh tumpang. Kata hal duniawi, kenapa kita tak boleh berlomba pun dengan dia? Kerana kita tetap dapat manfaatnya. Tetap dapat manfaat, tak susah pun. Tapi hal ukhrawi, kita tak boleh tumpang orang.
Boleh tak kita nak tumpang semayang orang? Ustaz semayang banyak-banyak, nanti saya tumpang Ustaz kita cakap dengan anak kita, abang ngaji banyak-banyak, nanti mak tumpang je kat akhirat kelak. Ngaji banyak-banyak. Di mak apa? Mak layan Facebook. Abang layan Quran. Nanti mak tumpang. Tak ada orang boleh tumpang. Wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Dan tidak ada bahagian manusia melainkan apa yang diusahakan. Dan kita setakat usaha macam tu, setakat tu lah kita dapat. Kita tak boleh tumpang. Hal dunia tuan-tuan boleh tumpang. Seorang je kerja keras, kita pun tumpang rumah dia. Senang je. Tumpang rumah dia. Seorang yang kerja keras, kita mungkin boleh tumpang rezeki dia. Sebab dia pun makan tak habis. Dia terpaksa beri kat kita juga. Terpaksa. Tapi hal akhirat tak ada orang Ustaz, dia ni ibadat pun tak habis dia bagi kat kita. Tak ada. Apa yang dia buat pun tak cukup. Malaikat yang diciptakan sujud dari awal penciptaan sampai mati. Sampailah ditiup sangkakala. Dibangkitkan. Mati dan dibangkitkan berkata, wahai Tuhan kami tetap beribadat pada kamu dengan cara tidak cukup. Ma'abadnaka haqqal ibadah. Kami tak ibadat dengan sebenar-benar. Malaikat pun rasa tak cukup sementara kita. Yang banyak sangat waktu rehat kita. Jadi hal-hal dunia, tuan-tuan, tak payah nak bersaing. Melainkan Allah ma'illah, melainkan kita bersaing kerana pada dunia tadi ada akhiratnya. Nanti saya bersaing. Tapi dunia sekadar nak kepuasan diri, tak payah, nanti penat kita. Kita overtime yang patut kita waktu bersama keluarga dia overtime kan juga. Penat kita, akhir bini tinggal kita. Asyik kerja je, tak ada masa dengan keluarga. Anak-anak kita pun tak nak layan kita. Hal dunia kita ikut kita punya peraturan. Dia ada peraturan. Belajar peraturan tadi daripada binatang. Binatang Zohir nampak macam tamak. Zohirnya nampak. Nampak macam berebut makan. Tapi mereka ada peraturan. Burung waktu pagi keluar, sebelum malam dia balik. Binatang-binatang lain pun dia ada peraturan dia. Singa kadang-kadang dia makan seminggu sekali je. Singa. Dia dapat seminggu dah tak makan dah. Tunggu minggu depan pula. Semua makhluk Allah, mereka ini ada peraturan. Buaya sekali tangkap, disimpan sampai 2 minggu. 2 minggu pula boleh cari mangsa. Dia tak macam kita 5 kali sehari. Kalau buaya makan 5 kali sehari, habis kita manusia ni. Semua makhluk-makhluk Allah, dia ada peraturan dalam hal nafsunya. Kita belajar daripada binatang. Mereka ada peraturan. Serigala yang lapar yang ke pulau, masuk dalam kandang kami, dia tak akan makan semua kambing. Dia makan 2 ekor. Nanti bulan depan pula dia tak. Tapi kalau manusia lapar ke pulau, dia ambil dengan kandang-kandang sekali. Manusia ni kalau dia tamak dia teruk pada binatang. Ini yang ditamsirkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata tamak manusia ni teruk pada 2 ekor serigala yang lapar. 2 ekor serigala yang lapar, kalau dia letak dalam kandang kambing, dia mungkin makan 2 ekor je kambing. Mungkin. Tapi manusia kalau dia tamak, dia masuk kandang kambing, dia ambil semua kambing 100 ekor. Dia ambil semua. Dia bawa lori kontainer ambil semua. Lepas tu kandang-kandang pun ambil sekali, senang pasang siap. Dia ambil. Sebab apa? Tamak. Tak ikut peraturan, dia teruk pada binatang. Binatang kalau dia ada tanah, kawasan dia. Kawasan dia tak ambil luas. Manusia, tanah orang boleh ambil. Singa dia ada kawasan dia. Dia pun kencing untuk tanda kawasan dia. Kucing pun ada kawasan. Tapi dia tak tanda semua. Tapi manusia boleh ambil semua. Nak tunjuk. Bila mereka tak ikut nizam, peraturan, mereka teruk pada binatang. Sebab itu datang syarah ajar kita. Peraturan tersebut. Kemudian kata Allah, wala in qulta, wahai Muhammad, sekiranya kamu berkata kepada mereka, innakum mab'utsuna min ba'dil maut. Sesungguhnya kamu mab'utsun akan dibangkitkan min ba'dil maut, selepas kematian. La yaqulanna alladhina kafaru, orang kafir akan berkata, in hadza illa sihrun mubin. Apa ada pula bangkit? Ini semua sihir. Sihrun mubin, sihir yang nyata. Tuan-tuan, mereka tak perhati daripada apa yang Allah sebut. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Maka apakah Allah itu tidak mampu menciptakan kamu kembali? Tuan-tuan, orang kalau dia ni orang yang kita sebut pencipta, dia mencipta sesuatu. Kalau benda tu rosak, dia boleh tak bikin balik? Boleh buat balik. Orang dah memang mekanik, kita cabut part motor, spare part motor tu sekatih-sekatih. Sikit-sikit cabut semua, leraikan semua badan-badan ni, dia boleh tak sambung balik? Senang dia sambung. Dia boleh buat booster lagi. Power lagi. Boleh. Sebab dia memang tahu. Dia cabut semua, dia boleh pasang balik. Kata Allah mencipta. Kalau semua dah hancur tulang belulang, Allah boleh ciptakan balik.
Sama sebagaimana dulu. Sama. Bahkan sama termasuk cok jarinya sama. Cok jari ni sama balik. Sama macam dulu. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Maka mereka bila sebut tentang kebangkitan semula, mereka kata ini sihir. Ini idea sihir. Ini kata mereka konsep sihir. Mati hidup balik. Sebab mereka tengok macam tu dalam sihir. Kononnya boleh hidupkan orang mati. Oh ini sihir. Mereka lupa sihir cuma pertunjukan untuk mengangkat orang yang buat sihir. Tapi ini bukan pertunjukan, ini hakikat manusia akan dipertanggungjawabkan. Kamu buat amalan kat dunia, kamu akan hidup balik untuk bertanggungjawab. Kau mati bukan selesai masalah kamu. Mati bermula perjalanan hidup kamu untuk disoal siasat, untuk disoal jawab, untuk dipertanggungjawab akan apa yang kamu lakukan. Baik, sesudah Allah Ta'ala menyebut tentang Rasulullah beritahu kepada orang kafir tentang kebangkitan semula, yang ini persoalan akidah yang penting, yang dasar, yang dibawa oleh semua para Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu mereka mencabar Rasulullah. Kalau benar, datangkan azab. Kalau benar, datangkan azab. Allah pun sebut. Wala in akharna, kalau sekiranya kami melambatkan. Anhumul azab, akan seksaan yang kami janjikan. Ila ummatin ma'dudah, untuk satu tempoh masanya. La yakulunna ma yahbisuh. Mereka akan berkata, kenapa lambat? Kenapa tak turun? Kenapa tak ada azab? Allah bukan tak nak turun azab, Allah beri satu tempoh. Ala yauma ya'tihim, ketahuilah pada hari didatangkan kepada mereka azab yang dijanjikan, laisa masrufan anhum, tidak akan lari daripada mereka. Tidak ada benda yang lagi yang boleh memalingkannya. Wa haqabihim, dan akan kepung mereka. Haqabihim maknanya tak ada tempat lagi. Kena kepung dah. Makanu bihi yastahzi'un, yang mereka dahulu mempersenda-sendakan. Tuan-tuan, dia macam gini lah. Kalau kita bagi analogi mudah puak-puak kafir. Kita cakap seorang yang bila dimakan tak pantang. Kita kata awak ni jangan makan manis sangat. Nanti kena kecil manis, potong kaki. Ah mana ada? Tak ada. Saya makan okeynya. Dia pun makan-makan. Ialah belum sampai waktu. Akhir sampai waktu. Masa sampai waktu tu dia cakap apa agak? Nyesalnya tak dengar nasihat awak. Kalau saya dengar saya tak kena macam. Waktu dia rasa gagah. Waktu dia rasa kuat. Waktu dia rasa macam tak nampak lagi. Dia kata tak ada apa pun, saya okey je. Makan tak makan pun sama juga, mati juga kata dia. Ni sebelum kena penyakit. Dan kena penyakit baru dia tahu. Baru dia tahu. Akhir dia haramkan terus ambil gula. Gula haram. Bagi dia haram. Dia kena minum kopi kelak. Semua benda kelak. Muka-muka dia pun kelak sekali. Tak ada manis. Dahulu orang kata dah berpada-pada. Jangan melampau-lampau. Tak kira makan. Akhir bila datang hukumannya, kamu tahu Allah nyesalnya. Tadi ini saya bagi contoh analogi simple mudah. Sama juga bila disebut, ni nanti akan datang azab. Kamu tak sembahyang, nanti ada hukuman dia. Kamu tak tutup aurat, nanti ada hukumannya. Dia kata mana boleh paksa-paksa tutup aurat. Habis nanti kalau kau mati, kita orang paksa juga kamu tutup aurat. Tinggallah wasiat, kalau saya mati, jangan tutup kepala saya. Biar terbuka. Tak berani pula dia. Maka orang-orang macam ni, yang melanggar perintah Allah SWT, bila diberi amaran azab, mereka kata tak ada pun azab. Saya buat macam ni tak ada kena apa-apa pun. Rezeki saya murah, badan saya sihat. Ini Allah sebut, wala in akharna anhumul azab ila ummatin ma'dudah. Kalau kami sengaja tangguhkan azab itu pada satu tempoh, la yakulun ma yahbisu. Mereka akan berkata, kenapa tak datang? Dengan cara yang sinis. Dengan cara menganjing. Dengan cara mempelekeh. Kata Allah tak apa. Pada hari datang azab Allah, tidak ada yang boleh menyekat. Wa haqabihim, dan dia akan kepung kamu. Dan kamu akan ingat balik, makanu bihi yastahzi'un, apa yang dahulunya kamu persendakan. Lalu Allah pun sebut sifat manusia. Wala in adzaqnal insana minna rahmah. Kalaulah manusia ini kami berikan mereka pelbagai rahmat. Pelbagai rezeki, pelbagai pangkat, pelbagai jawatan, anak pinak, kesihatan, melimpah rezeki. Summa naza'naha min, kemudian kami tarik balik. Naza'na, kami cabut. Minhu, daripada manusia. Innahu la ya'usum kafur. Nescaya mereka akan menjadi orang yang berputus asa. Dan tidak akan ada lagi sifat syukur walau sedikit, yang cuma kufur dan kufur. Maksudnya tuan-tuan sekalian, mereka semakin kufur kepada Allah. Makin teruk kufur mereka. Mereka marah Tuhan.
Ya Tuhan, kenapa aku susah? Kenapa kau susahkan aku? Jadi kufur. Mereka tak pandang lagi walhal waktu mana Allah cabut nikmat, Allah masih kekalkan nikmat-nikmat lain yang banyak. Dia tak ada lagi ruang syukur. Kufur. Lalu kata Allah, wala in azaknahu na'ma ba'da dharra massathu. Dan kalau sekiranya kami memberikan kepada manusia itu nikmat selepas mereka ditimpa mudarat, kesusahan yang menimpanya, la yakulan, mereka akan pasti berkata, zahabas sayyi'atu anni, dah tak ada apa-apa dah. Kalau lepas mereka susah, lepas mereka jadi sakit, lalu Allah pun beri kesembuhan. Baik yang sakit dulu mereka ambil tak pengajaran? Tak ambil. Mereka cuma akan kata dah, saya dah baik dah okey dah. Langsung tidak ubah perangai mereka. Sedangkan Allah mendatangkan ujian untuk manusia muhasabah dan berfikir. Tetapi orang kafir, dia beri nikmat, dia kufur. Dia jadi jahat, sombong. Dia beri azab atau dia beri musibah, dia putus asa. Dan dia juga kufur. Apa pun yang datang kepadanya tidak mengubah pun apa-apa muhasabah dia terhadap kelakuan dia, terhadap hubungannya Tuhan yang menciptakannya. Kata Allah, innahu lafarihum fakhur. Mereka sesudah mendapat nikmat, selepas ditimpa dengan kesusahan, mereka menjadi gembira dan sombong. Seolah-olah mereka rasa, saya dah sihat, dah tak sakit dah. Tahu-tahu mati. Lepas masuk hospital, masuk ward. Lepas tu sihat. Dia punya bangga, dia kata lepas ni dah tak sakit dah. Sebab dah kena hari tu. Dah tak sakit. Perangai orang yang tidak tahu bagaimana Allah akan mendatangkan ujian dengan berbagai cara. Akhirnya dia mati dalam keadaan dia sihat, yang disangka dia tak akan sakit. Betul kamu tak sakit lagi, tapi bukan maksud kamu tak mati. Akhirnya ramai mana orang sihat mati. Waktu sakit dia tak mati, waktu sihat dia mati. Ketika mana dia sombong dan merasakan dia tak akan mati. Illal ladzina sabaru, melainkan orang-orang yang sabar. Siapa ni? Orang beriman. Wa amilus solihat. Mereka bila ditimpa ujian, mereka kekal sabar dan terus sibuk melakukan amal soleh. Lidah mereka sentiasa berzikir. Ulaika lahum maghfirah. Bagi mereka lah keampunan Allah. Wa ajrun kabir, dan balasan pahala yang besar. Baik, Allah buat satu perbandingan langsung. Orang kafir, dia dapat apa pun dari Allah, perangainya kufur sama. Tapi orang beriman lain. Ketika dia diuji oleh Allah, dia sabar. Dan dia kekal melakukan amal soleh. Ketika dia mendapat nikmat, maka dia bersyukur. Dia kekal melakukan amal soleh. Amal soleh dia tak pernah kurang. Dia tetap buat. Berbeza dengan orang kafir, kekufurannya tetap sama. Susah kufur macam gitu. Senang kufur macam gitu. Dan mereka bila diuji, mereka tidak tahu kenapa mereka diuji. Mereka seperti binatang. Diikat dan dilepaskan. Tidak tahu kenapa diikat, tidak tahu kenapa dilepaskan. Tetapi orang beriman bila diuji, dia pun tahu dosa dia. Dia muhasabah. Dia nampak peluang dia untuk baiki diri, untuk bertambah amalannya, untuk menggunakan peluang-peluang yang ada bagi menggandakan kebaikan, ketaatan pada Allah. Dan bila dia mendapat nikmat, dia tahu Allah menyuruhnya bersyukur, berkongsi dan melihat orang-orang yang tidak ada untuk dibantu, untuk dipeduli. Maka ini sifat orang beriman. Sabar mereka dalam ujian dan lantas terus menerus melakukan amal soleh. Mereka lah sebenar-benar hamba Allah, lahum maghfirah. Bila mereka hamba Allah, mereka layak mendapat dua kurniaan yang agung. Pertama, keampunan. Artinya apa pun dosa-dosa mereka buat, yang lain-lain Allah ampunkan. Wa maghfiratun wa ajrun kabir, dan mereka mendapat pahala besar. Maksud ajrun kabir di sini ialah syurga, al-jannah. Sebab semua pahala dibuat untuk menentukan dia punya kelayakan masuk syurga atau tidak. Yang kita buat amalan-amalan ni, tuan-tuan sekalian, sebagai suatu nilai apakah layak masuk syurga atau tidak. Bila dah boleh masuk syurga, maka itulah menandakan balasan paling utama, paling besar. Maka ini yang disebut sebagai ajrun kabir. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.